من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الأرواح والوالدين جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم صاحب هذا الكتاب شيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ومنتظم وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه Shalom al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلوم في الدارين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, muka surat 42 ke dah habis? Bab baru 44. Bab barulah kita ni masuk. Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Jadi cerita kita sekarang ni ialah cerita ilmu tasawuf. Perbincangan kita dalam ilmu tasawuf. Kita ni bila lahir di dunia ini bukan sekadar kita ni lahir bersama zahir kita, tetapi Allah Ta'ala ciptakan kita dalam kita punya jasad yang tidak nampak ataupun jasad kita yang batin. Jasad kita ni yang batin ini dikenali sebagai roh. Jadi roh ini tempatnya di hati. Jadi kita selain daripada sifat-sifat jasmaniyah ataupun sifat-sifat zahir kita yang ada rupa bentuk badan kita ni, kita juga Allah Ta'ala bagi kita jasad yang berupa latifah rabbaniyah, ruhaniyah. Maknanya apa dia? Roh kita. Jadi ada sifat-sifat roh kita. Jadi sifat roh kita ni ada dua jenis. Satu yang baik, satu yang tak baik. Ataupun kita panggil sifat hati lah. Sebab roh ni bertempatnya di hati. Hati itu bukannya hati jasmani yang kita nampak di sini. Ini hati jasmani ni. Yang hati ni dia merujuk kepada jantung. Okey. Sebenarnya yang dimaksudkan tu ialah latifah rabbaniyah ruhaniyah. Maknanya jisim kita yang halus, iaitu roh. Jadi roh ni ada dua sifat. Satu sifat yang baik, satu sifat yang tak baik. Jadi selama itulah kita waktu hidup dalam dunia ini, pengaruh dua sifat ini, dua kecenderungan ini yang mempengaruhi kita dalam sehari-harian kita sampailah kita mati. Maknanya sifat-sifat yang baik ada pada kita, sifat-sifat yang tak baik pun ada pada kita. Wahadaina kun najdain, kami bagi hidayah kepada kami bagi pada manusia ni dua jalan. Dua jalan itu mana dua perkara yang baik lah, tak baik yang bertempat di hati. Jadi Allah Ta'ala suruh kita supaya bersifat dengan perangai hati, sifat hati yang baik. Dan Allah Ta'ala larang kita daripada ikut kecenderungan sebelah yang buruk, sebelah yang jahat, yang tak baik. Jadi sebab itulah sifat nafsu kita ni ada yang mazmumah, ada yang mahmudah.
Bila kita belajar ilmu tasawuf ini, kita didedahkanlah dengan dua-dua sifat ini. Okey, kita belajarlah dua sifat ini. Ini yang baik kena ikut, ini yang tak baik. Sebab apa? Perbincangan dalam ilmu tasawuf ni tentang bab ini. Bukan dalam ilmu fiqh, bukan dalam ilmu akidah. Sebab tu akhlak ini dia adalah berdasarkan atau berasaskan kepada dua sifat ini, sama ada yang baik ataupun yang tak baik. Kalau kita dipenuhi dengan sifat-sifat yang baik, maka jadilah orang tu perangainya baik, akhlak dia mulia. Sebab tu Nabi itu Allah Ta'ala utuskan untuk menunjukkan kecenderungan sifat baik yang paling sempurna. Laqad sesungguhnya aku ni innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk untuk menyempurnakan akhlak yang sifat akhlak yang paling baik, yang paling sempurna. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaq dalam Quran, auzubillahi minasyaitonir laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang paling baik. Jadi masalah kita sekarang ni ialah dalam hati kita ada sifat. Jadi inilah dia bolak-balik hidup kita. Kita disuruh Allah Ta'ala untuk beribadah. Kita disuruh untuk buat ketaatan kepada dia. Jadi masalahnya di sinilah ujian kita. Allah Ta'ala sediakan sebelah hati kita yang nak mengikut dengan yang tak mengikut. Nak mengikut, tak mengikut. Ataupun nak buat tapi ada lagi dia punya kira-kira lain lagi. Malaslah, penatlah, letihlah, dengar bisikan supaya jangan buatlah. Macam tu. Jadi selain daripada itu, persoalan dalam ilmu tasawuf ni ialah kita juga bila kita dah tahu kita ada penyakit hati ataupun sifat mazmumah tadi, kita kena cari jalan nak bersihkan hati. Kena cari jalan nak bersihkan hati. Sebab tu dalam kitab ilmu tasawuf yang kita pelajari sekarang ni, Haqaiq, dia cakap kita kena melalui proses-proses macam mana nak mensucikan ataupun membersihkan hati. Okey. Jadi proses yang pertama sekali dia cakap apa? Suhbah. Mencari guru yang mursyid. Mencari guru lah, berdamping dengan guru yang boleh membimbing rohani kita. Okey. Dalam topik yang kedua ni, saya ni tak boleh nak melalut banyak sangat sekarang ni. Dia sekarang ni on time ya. Kena betul-betul on time. Jadi dalam bab yang kedua ni ceritanya ialah pewaris Muhammadi, iaitu guru yang akan membimbing rohani kita tu macam mana, siapakah dia, macam mana sifat dia, apa syarat dia. Itu dia. Jadi guru, mencari guru, bersuhbah dengan guru. Jadi guru tu istilahnya dalam ni ialah pewaris Muhammadi. Pewaris Muhammadi. Sebab apa? Kita dah tahu al-ulama'u, kalau dalam sebab apa digunakan perkataan pewaris yang kita belajar sebagai istilah pewaris ni ialah waris, orang yang mewarisi, orang yang mempusakai, orang yang mengambil passing baton dia ambil, tu mempusakai. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Bukan sahaja pewaris daripada bab ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu dunia akhirat, tetapi dia juga pewaris akhlak yang mulia. Pewaris akhlak Rasulullah yang mulia.
Okey. Jadi istilah lainnya ialah pewaris Muhammadi ini ialah yang biasa kita dengar, iaitu guru mursyid. Okey. Baik. Terus kita bincangkan. Melalui apa yang telah lepas, jelas kepada kita tentang kepentingan bersuhbah dengan pewaris Muhammadi. Okey, maknanya saya dengan guru yang mursyid demi peningkatan diri ke tahap tingkat kesempurnaan. Nah, peningkatan rohani kita ke tahap yang baik-baik dan sempurna. Penting. Sebab guru rohani ini dia akan membimbing kita. Jadi guru mursyid itu asal perkataannya ialah arsyada, yurshidu irsyadan. Jadi irsyadan itu adalah nama terbitan bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab dia cakap masdar. Jadi irsyad. Jadi isim fa'il dia ialah mursyidun. Orang yang membimbing, mursyid. Jadi itu asal perkataan bahasa Arab lah. Sebab bila kita terangkan istilah ni, istilah bahasa dan juga istilah betul-betul istilah ni. Istilah sebenar dia lah. Jadi saya terangkan guru mursyid itulah guru yang membimbing. Arsyada yurshidu irsyadan. Okey. Jadi dia membimbing apa? Dia membimbing rohani. Membimbing bab hati. Sebab bila kita cakap guru ni banyak. Guru matematik ada, guru sains, guru geografi. Itu dia cerita buat guru geografi, dia cerita buat geografi lah. Tapi guru yang mursyid ini dia special. Dia membimbing bab rohani, bab hati. Nak dapat peningkatan hati itu makin baik-baik dan baik. Ini guru yang mursyid. Special dia bab hati. Okay, ya. Juga untuk mempelajari adab dan akhlak, kelebihan serta menerangkan penyakit hati dan keaiban diri yang tersembunyi. Baru saya jelaskan tadi kan, guru yang mursyid ini dia adalah spesialis, doktor pakar dalam menerangkan penyakit hati dan keaiban diri yang tersembunyi. Okey kan? Jadi itu istilah dia lah. Di sini pun dah diterangkan. Jadi kadang-kadang orang bertanya bagaimana kita boleh menemuinya, bagaimana ingin mengenalinya dan apa pula syarat serta ciri-cirinya. Di sini akan kami perincikan. Itu dia. Okey. Okey, baik. Jadi orang tanya soalan cepu emas, ingat saya tadi. Saya ingat masa yang terakhir sekali kan, tuan pengurusi tanya macam mana nak jumpa dengan guru pembimbing guru mursyid ni kan. Di sini jawapan dia, tengok macam mana. Okey. Yang pertama, ketika seorang itu merasakan bahawa dia berhajat kepada mursyid, iaitu timbul perasaan seperti seorang pesakit berhajat kepada doktor, maka tuluskan azam. Maknanya hati kena pasang niat yang betul dan benar. Aku ni, sebab bila kita belajar tentang ilmu tasawuf, dia buka kita punya minda, dia buka kita punya semangat. Sebenarnya bila kita belajar ilmu tasawuf ni, tengok isu lah. Uish, aku ni ada sakit, aku ni ada penyakit hati, aku ni ada hasad, aku ni masuk di kalangan juara-juara mengumpat, juara-juara mencela orang, aku ni ada sifat takbur, aku ni ada sifat riak, aku ni ada sifat hubud dunia, kasih kepada dunia ni. Cenderung hari-hari tu ingat duit, wang, money matters. Okey, tak sudah. Aku punya ibadah aku jadi kacau pasal tu apa semua. Sampai bila aku ni nak jadi macam ni? Ini kadang-kadang isu kecenderungan yang Allah Ta'ala timbulkan dalam hati kita tentang isu masalah hati kita, rohani kita. Jadi masa tu dah ada tu sebenarnya. Sebab tu
Jangan putus untuk belajar ilmu. Pasal ilmu ni dia akan merangsang kita untuk melakukan sesuatu. Ilmu ni dia akan mencetuskan idea-idea baru, mencetuskan motivasi. Jangan putus belajar ilmu. Alhamdulillah lah. Surau sini saya nampak memang bila dapat saja kebenaran kan daripada Jabatan Agama terus buat. Ada setengah-setengah surau tu dia alah kejap benar lah. Macam tu kan. Teruskan ni. Bila ada peluang terus. Sebab apa susah kita ni. Ini masuk. Kalau kita sebenarnya kalau kita masuk dalam majlis ilmu ni, dia charge kita balik. Dia charge kita. Ilmu ni dia charge kita kepada idea baru ataupun semangat-semangat motivasi untuk memperbaiki diri kita. Tu dia. Jadi bila Allah Ta'ala timbul, sebab tu Allah Ta'ala timbulkan dalam diri kita satu rangsangan. Maknanya hati kita ni, Allah, hai, aku ni sampai bila nak jadi macam ni? Dia dah mula dah tahu. Hati tu dah berkata-kata. Hati tu dah tengok masalah diri. Masalah hati ni berat. Kita tahu macam mana kita punya marah kita, bengis, bagan kita, kan kita tahu. Kita tahu macam mana kita ni kadang-kadang suka orang puji. Kadang-kadang kita mencari populariti. Kita tahu masalah kita. Jadi Allah Ta'ala timbulkan dalam hati itu tentang sifat-sifat macam ni, sifat-sifat kita yang tak elok. Maknanya Allah Ta'ala sebenarnya dah mula buka tentang aib diri kita. Allah Ta'ala buka aib diri kita. Maknanya penyakit kita Allah Ta'ala, macam kita lah sekarang, daripada zaman muda, sihat, atlet, tiba-tiba masuk je 40 and above, satu-satu mai Al-Gauti. Masa dulu pulun ni semacam ni semua kan. Tu pulun ni pulun, sampai tiba-tiba kaki tu rasa bongkak-bongkak, rasa apa hal ni, lepas makan kacang tiba-tiba jadi macam ni kan. Lepas tu dah mulalah ada migraine lah, ada itu. Tu satu-satu dah mai. Jadi kalau dah macam ni, macam mana ni? Kita kadang-kadang rujuk pergi hospital, sah ada. Kepala otak kita lepas tu tak ingat lagi doktor-doktor biasa ni. Apa dia ubat yang paling mujarab, yang kedua mana spesialis. Sama juga dengan hati. Hati ni lagi dahsyat. Penyakit batin ni lagi dahsyat daripada penyakit zahir. Jadi sebab tu bila Allah Ta'ala dah timbulkan dalam hati kita dengan pelbagai isu penyakit hati kita, itu dah tanda baik. Itu dah langkah ke arah nak baik hati. Okey. Maka tuluskan azam, makna betulkan niat kita. Betulkan niat kita, cakap, ya aku ni memang kena buat sesuatu untuk atasi masalah. Macam mana aku nak jadi baikkan hati aku ni? Tak akan selama-lama aku macam ni. Perbetulkan niat serta tumpukan sepenuh perhatian kepada Allah dengan hati yang hina dan penuh khuduk. Khuduk itu ialah menunduk diri. Khuduk, khada'a yakhda'u, maknanya tunduk. Macam burung lah, kalau dia tunduk macam tu tu khuduk. Maknanya khuduk tu merendah diri. Okey, makna betulkan niat, maknanya dah mula kita fikirkan betul-betul tentang masalah diri kita dan cakap dalam hati, aku takkan selama-lama macam ni, aku mesti cari jalan macam mana nak mengubat penyakit hati aku ni. Macam mana nak jadi baik hati aku ni, nak baikkan hati aku ni. Dia punya pemberatan dia, tuan-tuan dan puan-puan, lagi berat daripada penyakit zahir. Lagi berat tuntutan dia daripada penyakit yang zahir. Tapi kita terbalik. Kita yang zahir ni yang kita beratkan, sedangkan kalau kita ada penyakit sombong,
kita penyakit kita penyakit riya, penyakit bakhil, penyakit hasad, saya tak peduli. Kita hanya peduli pada penyakit yang menimbulkan kesan zahir kepada diri kita. Mulut kita tu bab menyakitkan hati orang, itu tak pernah peduli. Itu masalah. Tapi bila Allah Ta'ala dah timbulkan perkara itu dalam diri kita, alhamdulillah, cepat-cepat fokus dan cepat-cepat ambil tindakan seterusnya. Saya sekarang kalau apa semua tengok-tengok jam ni lah. Risaulah saya. Jam sana tak ada. Tengok kat colah-colah kayu tu. Tak apalah, saya pakai jam saya ni ada pula kat sini. Risau dah saya sekarang ni nak langgar dinding ni. Sekarang nanti kono pula suruh ni kena tahan, tak boleh. Okey. Memanggilnya di kejauhan malam serta berdoa kepadanya dalam sujud dan juga pada setiap kali selesai doa, selesai solat dengan doa. Okey. Ni doa dia ni. Ada doa dia. Kalau nak baca bahasa Arab, Allahumma. Tuan-tuan cuba baca. Allahumma dallani ala may Allahumma dalla yadullu dulla. Okey. Allahumma dullani ala may yadulluni alaika wa awsilni ila man yusilni ilaika. Siapa yang otak jenius ni, lepas ni saya tanya mesti dapat jawab. Kalau otak tak jenius juga bacalah yang bahasa Melayu. Apa arti dia? Wahai Tuhanku, tunjukkanlah daku kepada orang yang mampu menunjukkanku kepadamu, dan pertemukanlah aku dengan orang yang mampu menyampaikanku kepadamu. Itu dia. Itu buat istighfar. Okey. Macam mana kata-kata nasihat daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang itulah, betulkan niat, tuluskan azam, maknanya fokus betul. Aku mesti dapatkan, aku mesti cuba cari orang yang nak membetulkan hati, guru yang boleh membimbing aku. Ya Allah, tunjuklah, munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata, pilihlah waktu-waktu yang mustajab, berkat waktu yang mustajab, berkat tempat yang mustajab, berkat macam wali Allah ke apa ke. Masa yang mustajab antara dua khutbah, contohnya kan waktu tahajud, solat tahajud, masa tu minta istighfar. Tu kita minta ampun atas segala dosa, takut-takut dosa kita ni menghalang kita daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang beraneka ragam dan pelbagai aras. Ni nak mencari jodoh kita ni, bukan jodoh isteri yang kedua, ketiga. Siapa yang nak cek tu carilah. Lagi kan ini nak cek jodoh guru yang mursyid. Sebab ulama cakap nak jumpa dengan guru pembimbing kita pun macam mencari jodoh kita. Kan? Baik. Jadi doa, tuan-tuan, ya Allah ya Tuhan, tak dapat karanglah doa sendiri. Ni doa yang apa ni? Tak dapat ya Allah ya Tuhan tu. Tunjukkanlah aku jalan kepadamu ya Allah, dan tunjukkanlah aku, temukanlah aku, dan supaya aku dapat belajar dan dibimbing oleh orang yang orang yang mampu menyampaikan aku kepadamu. Minta bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Jawa, Mendeleng, Bugis baca. Yang penting bila baca di sini ikut. Bukan di sini saja hafal, tetapi dalam hati itu ikutkan sekali dengan penuh apa? Penuh khusyuk. Penuh meresap dalam hati. Macam tu. Tengok tu langkah pertama tu.
Selain daripada tu, selawatlah banyak-banyak. Banyakkan selawat. Berkat selawat ni Allah Ta'ala, kan, Allah Ta'ala pun iktiraf zikir selawat ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berbuih mulut khatib cakap hari Jumaat. Ini memang besar fadilat solat selawat ini. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah dia mencari pewaris Muhammadi di negerinya, bertanya dan terus mencari mursyid dengan teliti serta berhati-hati dan bersungguh-sungguh tanpa menghiraukan lidah yang mengatakan bahawa guru mursyid murabbi sudah tidak ada lagi pada zaman ini. Ini cara dia. Ini belum syarat guru mursyid ya. Ini baru macam mana peringkat awal ni, cara-cara kita nak mencetuskan semangat mencari guru. Macam mana cara dia? Jadi cari di kawasan area kita dulu. Cari ini dengan teliti, tenang. Teliti kita tengok, kita tak tanyalah. Kalau tanya orang, tanya kawan-kawan kita yang mungkin dah kita nak, ni jenis beramal ni. Tengok, tanya dia. Ada ke jalan berzikir yang dia ikut ke apa ke, siapa guru dia. Macam tu. Tanya. Keliling kelalang kita ni sumber. Kan, manalah tahu Allah Ta'ala gerakkan kita untuk jumpa dengan kawan ni, kita bertanya pada dia, tiba-tiba ada pula tempat ataupun guru yang dia boleh rujukkan kepada kita. Bila dia rujukkan kepada guru tu, tengok lagi macam mana syariatnya. Kan, syariatnya. Okey. Jadi bila kita cakap syariat ini, guru yang mursyid ini, tuan-tuan jangan ingat dia ni pakar, doktor pakar dalam hukum macam Imam Syafi'i, jangan. Nanti kita belajar dia punya apa, dia punya syarat dia. Guru yang mursyid ini, dia ini semayang dia betul. Mana hukum fiqh sekadar fardu ain selesai. Mana semayang dia betul, ibadah yang dia lakukan betul, puasanya betul, Fatihahnya betul, wuduknya betul, apa semua bab-bab yang apalah, tuntutan-tuntutan yang fardu ain ni khalas, dah selesai. Akidah di ahli sunnah wal jamaah betul, kan? Macam tu. Ilmu tasawufnya, ada pengetahuan tentang ilmu tasawuf betul. Tengok, sini cakap, ni cakap, tengok cek dalam kitab Sirrus Salikin betul, kan? Kitab Minhajul Abidin betul. Okey. Masalah kita tu pun tak tahu dia betul tak betul, sebab kita pun tak tahu. Itu yang terror kita ni. Kita nak tahu dia betul-betul, kita pun tak tahu. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Asy-Syafi'i itu sendiri, bila dia belajar dengan guru dia, dia ada ramai guru. Ada guru tafsir, kan? Ada guru bab hukum, ada guru bab bahasa Arab. Dia ada ramai guru. Tentang hukum hakam, tentang apa, tentang ilmu hadis dia belajar. Contohnya Waqi' bin Jarrah, salah seorang guru dia. Yang besarnya, antara yang besar lagi ialah Imam Malik sendiri, guru dia. Tentang hukum syarak, hukum fiqh, tafsir ni, dia dah ada kekuatan dia sendiri. Tetapi Imam Asy-Syafi'i ini, bila tentang bab hati sahaja, dia belajar daripada Suhban Ar-Ra'i. Guru dia Syekh Suhban Ar-Ra'i. Guru dia tu orang biasa je. Orang biasa, tetapi walaupun biasa, dia adalah guru yang Allah Ta'ala bagi. Dengan sebab mungkin dia pun dapat irsyad, dia pun dapat keizinan untuk memberikan irsyad daripada guru dia. Dan dia orang beramal, dia memang orang yang menjaga tentang apa? Tentang perkara-perkara rohani lah. Jadi guru sufi dia, nama dia Suhban Ar-Ra'i. Yang mana guru dia ni pernah sempat dipertikaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, macam saya cerita dulu.
Ya Imam Ahmad bin Hanbal sejuta hadis kat kepala. Sejuta hadis kat kepala. Jadi tentang hukum hakam tu, benda tu dekat ujung jari dia aja. Jadi bila tengok dia punya Imam Asy-Syafi'i pula guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi dia apa? Dia heran. Dia macam tak sedar hati. Kenapa Imam Syafi'i dia berkawan dengan Thawban Ar-Ra'i ni? Orang Badui biasa yang menggembala kambing di gurun-gurun tu, pedalaman tu. Tetapi mulalah dia jumpa dengan Thawban Ar-Ra'i ni, dia test soalan. Kan? Nampak orang Negeri Sembilan cakap lah, nampak sedih, nampak cekai, biasa sederhana. Tapi bila ditanya tentang hukum, tengok, Allah Ta'ala mungkin bagi kekuatan kepada apa? Untuk menjawab soalan. Barulah dia kata, hebat orang. Hebat orang. Sebab tu dia apa? Kagum dia dengan guru Imam Asy-Syafi'i ini, menyebabkan bila dia balik saja Baghdad, dia cari guru ahli sufi. Dia cari guru ahli sufi dan dia belajar dengan seorang ahli sufi yang apa? Yang tinggal di Baghdad sana. Itu dia. Okey. Kemudian tu yang cakap tu, jangan higaulah cakap sekarang tak ada guru yang mursyid. Jangan higau. Tak mana dah dapat lagi guru yang macam tak wali sekarang ni. Jangan dipedulikan. Memanglah tuan-tuan dan puan-puan, zaman sekarang ni nak jumpa yang guru yang hebat sampai ke taraf arif billah, payah. Tetapi saya punya pendapat saya, ya, kalau orang tu tak sampai itu sebelum guru dia meninggal, guru dia yang arif billah tu meninggal, dia dah pesan, selepas daripada ni engkaulah yang akan membimbing apa orang-orang yang nak beramal. Itu dah apa? Dah ada izin untuk memberikan apa? Irsyad. Izin untuk memberikan bimbingan. Nak cari yang betul-betul yang sampai ke tahap rohani yang macam tu dan macam ni memang payah. Tetapi itulah akhir zaman kan, dia punya piramid macam ni. Maknanya dulu zaman Nabi punyalah ini banyak-banyak, lepas tu dah jadi macam sikit-sikit, lepas tu dah jadi jarang-jarang, ujung kadang-kadang. Macam tu. Okey. Sebab itulah jangan dipedulikan. Maknanya terus konsisten kita kalau dah ada calling tu, maknanya terus kita minta, kita munajat dekat Tuhan, kita istighfar, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, kita selawat banyak-banyak. Lepas tu dalam kita punya tahajud, dalam kita punya doa ketika Jumaat, bila kita buat umrah depan multazam, dan macam-macam tempat berkat apa semua, dalam majlis maulid, dalam majlis tengah-tengah selawat tu. Saya dengar kat sini kalau hari Khamis saja kan ada selawat kan, tengah-tengah selawat tu tuan-tuan, lintaskan dalam hati, ya Allah, ya Rasulullah, kan, dengan berkat selawat ke atas kau, berkat kemuliaan kau ya Rasulullah, tolonglah bagi, luruskanlah hati aku ni, jumpakanlah aku dengan orang yang boleh membimbing, menyampaikan aku kepadamu. Kita ambil berkat, segala berkat. Sedekah tuan-tuan, sedekah tu amalan ada barakah kan. Sedekah, bila sedekah saja, wakaf sana wakaf sini, ya Allah, dengan barakah amalan sedekah dan wakaf ni, ya Allah, aku harap ya Allah, aku pohon ya Allah, jumpakanlah aku dengan jalan. Itu yang kita cakap untuk apa? Kuatkan azam, tuluskan hati. Itu dia. Mana kita punya minda kita, dia punya orientasi dah ke arah situ. Okey, ke arah situ. Okey. Baik. Bila tidak didapati di tempat yang tidak didapati di tempat yang didiami, maka carilah di tempat-tempat lain.
Bukankah kamu pernah melihat pesakit yang bermusafir ke negeri lain untuk tujuan berubat? Bila doktor pakar yang diingini tidak ada di negerinya, atau doktor tempatan tidak mampu mengesan penyakit serta menentukan ubat untuknya. Perubatan rohani ternyata berhajat kepada doktor yang lebih mahir daripada doktor jasmani. Ingat tak dulu, bila tak ada AJN dulu, orang berubat kat mana? Malaysia ni dulu tak ada AJN, jadi orang pergi buat pembedahan kat mana? Jantung. Orang pergi kat Filipina, orang pergi kat US, orang pergi dekat Britain, kan? Pergi dekat tempat-tempat tu nak dapatkan treatment untuk penyakit jantung. Lepas ada AJN, barulah perempuannya di sini. Sebelum tu tak kira dah orang. Janji sini settle. Itu penyakit zahir. Penyakit yang batin ni sebenarnya lagi dahsyat. Pasal apa? Yang pertama, penyakit batin, mana kalau kita ada takabur, itu boleh menjejaskan akidah kita, boleh menjejaskan iman kita, ganap iman kita. Bila ganap iman kita, apa jadi? Jadilah kita pengikut Fir'aun, jadilah kita pengikut Qarun, jadilah kita pengikut Abu Jahal, orang yang sombong. Nampak? Dia punya impak tu dahsyat tu, penyakit hati tu. Asalnya takabur, asalnya ujub, perasaan diri bagus, naik tahap upgrade kepada takabur. Bila dah takabur, confirm la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi zarratun minal kibir. Tak akan masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya satu zarah daripada penyakit sombong. Itu yang cakap. Kita nampak penyakit sakit jantung tu hebat, tapi penyakit batin ini, takabur contohnya, lagi dahsyat. Sebab tu dicakap kat sini, perubatan rohani ternyata berhajat kepada doktor yang lebih pakar daripada doktor yang jasmani. Okey? Jadi sebab tu lah tuan-tuan dan puan, minta betul-betul dengan Tuhan supaya dipertemukan ilmu, kuliah ilmu hadir. Sebab kat situ bagi kita cas daripada segi knowledge, cas daripada segi maklumat, info, supaya kita adalah modal kat sini, kan, modal pengetahuan. Itu penting. Lepas tu modal lain ialah yang tadi, keazaman. Hati kita kena kuat. Itu kadang-kadang mursyid yang kita nak jumpa ini dalam lingkungan tempat kita je, cuma kita tak bersua dengan orang yang lagi. Kadang-kadang orangnya keliling-keliling kita, tapi kita tak berjumpa lagi. Itu yang cakap tu jodoh. Kita baca jodoh lain pula. Kan? Ni jodoh ni tuan-tuan. Jodoh nak berjumpa dengan doktor pakar penyakit hati. Okey? Jadi itu dia. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Pada seterusnya kita akan masuk kepada syarat mursyid. Maknanya syarat guru kita. Ini barulah bila jumpa dengan orangnya, ini kita tanyalah. Kita tanya dia punya apa. Kita tengoklah macam mana Salman Al-Farsi tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cek. Macam tu kan. Sekadar pengetahuan yang kita ada lah. Okey. Tapi minta kat Tuhannya. Itu yang paling. Sebab kita tak ada lain. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala tu Esa. Esa tu, ya Allah, engkau je lah Tuhan yang ada. Tak ada siapa yang aku boleh mohon lagi, engkau ialah ya Allah. Macam tu. Jadi tolonglah ya Allah. Hamba-Mu ni nak jadi orang yang baik, nak baiki hati ini, nak sempurnakan hati ini supaya jadi orang yang baik perangai dia. Ya Allah, tolonglah tunjuk jalan. Tak luak ya Allah daripada kau punya, tak luak kehebatan kau, tak luak kekayaan kau, tak luak kau punya kemuliaan kau kalau kau bagi satu daripada hidayah ini. Tu basuh lah. Kan bahasa kita dengan Allah Ta'ala.
Sebab tu tak semestinya doa ni dalam bahasa Arab. Sebab tu tuan-tuan boleh baca sama ada bahasa Arab tu barakah bahasa Arab. Kalau nak lebih meresap, rasa-rasa baca dalam bahasa Melayu tu lagi menusuk jiwa, baca bahasa Melayu. Kono pula cakap Jawa, lagi menusuk hati, cakap Jawa. Contohlah kan, orang tahu keluar dia bila dah emosional tu, bahasa Jawa tu yang paling cadu sekali, pakai bahasa Jawa. Tak payahlah pakai bahasa Melayu Jawa pula. Okey, itu saja. Okey, itulah tu sekadar panduan lah 1, 2 dan 3 tadi. Okey, itu saja. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.